Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Linnabiyyil Karim wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid Jami' Parit Kasih serta dengan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilan, tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan, diberikan kita ruang dan waktu untuk kita bersama-sama pada majlis ilmu, kuliah ilmu kita pada malam ini. Walaupun keadaan yang sejuk, nasib baik penduduk di Parit Kasih ni tak sejuk macam cuaca dia. Kalau macam cuaca dia dah sejuk, dia tak datang dah. Tapi alhamdulillah masih lagi diberikan kita kekuatan, masih lagi dipilih. Kita ini, Allah masih memilih kita. Bermaksud Allah ini masih lagi sayangkan kita. Allah nakkan kita ini menjadi hamba yang terbaik, hamba yang berilmu. Sedangkan pada masa ini ramai di antara kita yang masih lagi sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tetapi kita pada malam ini dapat hadir dalam kuliah ilmu. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai kepada hadis yang ke-15. Masih lagi dalam bab iman dan Islam yang sempurna. Baik, pada kuliah yang lalu kita balik semula ke hadis yang ke-14, iaitu kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggakan ia mencintai, mengasihi Nabi lebih daripada ibu bapanya, anak pinaknya dan manusia keseluruhannya. Dan hadis pada malam ini juga berkaitan
dengan iman yang sempurna. Hadis yang ke-15 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih lagi daripada Anas bin Malik. Hadis yang ke-14 pun daripada Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabdanya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dengar macam lebih kurang sama je hadis yang lepas, tapi dia ada berbeza. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia suka saudaranya. Yang ini mendapat kebaikan seperti ma yuhibbu li nafsi, seperti apa yang ia sendiri suka mendapatkannya. Hadis daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang ke-15 yang kita baca pada malam ini, hadis ini menerangkan, mengajar kita satu sifat yang mana kita diajar supaya menjauhkan diri daripada sifat yang tidak baik di dalam Islam. Apa sifatnya tuan-tuan? Sifatnya ialah mementingkan diri sendiri. Hadis ini berkenaan dengan tidak sempurna iman seseorang daripada kita ini jika kita ini memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri dan juga kita melupakan orang Islam yang lain. Kita hanya mementingkan diri, kita nak lepaskan diri kita sahaja, tetapi saudara-saudara kita yang seagama dengan kita tu kita biarkan. Maksudnya kata orang tu, kalau kita nak selamat diri sendiri je, orang lain gasak, orang lain tu biarkan. Kalau nak masuk syurga tu, kita seorang je nak masuk syurga, orang lain biar. Dia masuk neraka dia punya pasal. Itu sikap mementingkan diri sendiri yang tidak ada, yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam Islam ini tak ada sifat mementingkan diri sendiri. Kerana kita ini nak sempurna iman kita, kita kena mengasihi, kita kena memikirkan juga, mementingkan juga orang lain, saudara seagama kita lebih-lebih lagi. Jadi sebab orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu kesatuan seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi tuan-tuan, kita yang berada dalam masjid pada malam ini, sesungguhnya kita ini bersaudara. Sebab kita ini semuanya orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Seluruh penduduk Parit Kasih ini semuanya bersaudara. Sebab itu tidak sempurna iman kita ini kalau kita tidak mengasihi, kita tidak memikirkan tentang saudara-saudara kita yang lain. Ini kata baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian disebut juga oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, yang dimana maksudnya hadis tersebut mengajar kita bahawa umat-umat Islam yang beriman ini seperti suatu anggota tubuh. Kita umat-umat Islam ini, bersaudara ini, kita diibaratkan seperti tubuh. Katakanlah salah satu daripada anggota tubuh kita sakit,
maka yang lain juga turut berjaga dan merasai kesakitan itu. Kalau ada seorang daripada saudara kita berada dalam kesusahan, maka kita ini bersaudara, kita juga perlu merasai kesusahan itu. Sama-sama kita menanggung kesusahan itu. Sebagai contoh, kalau diibaratkan tubuh badan kita ini, satu anggota kita sakit. Sebagai contoh, katakanlah gigi kita sakit. Sakit gigi kan? Aduh, sakit gigi ni memang sakit. Contohnya sakit gigi. Yang mana kesakitannya itu sehinggakan kita mengerang kesakitan. Sampaikan kadang-kadang ada orang sakit gigi ni sampai tak boleh tidur sebab menahan sakit gigi tu. Nak cabut tak boleh sebab sakit. Jadi tahan sakit gigi tu sampai tak boleh tidur. Kemudian pada keesokan harinya itu, apabila tak boleh tidur ni, sakit gigi tak boleh tidur ni, pagi besok nak pergi klinik. Nak pergi klinik gigi. Sama ada nak cabut ke, nak ambil ubat ke. Maka ketika itu anggota lain juga akan memainkan peranan. Nak pergi klinik tu, kata orang tu nak naik kereta. Nak naik kereta tu, nak buka pintu kereta, nak start enjin kereta menggunakan tangan. Nak melangkah, nak pergi klinik, nak keluar rumah, nak melangkah pergi klinik itu menggunakan kaki. Jadi yang sakitnya gigi, tetapi anggota yang lain juga memainkan peranan yang penting untuk sampai ke klinik itu supaya gigi itu tak sakit. Begitu juga kalau kita umpamakan dengan saudara kita. Kalaulah saudara kita itu berada dalam kesusahan, siapa lagi yang nak menolong kalau bukan kita, saudara sesama Islam? Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita perhatikan, kadang-kadang kita ni sikap kita lah, orang Islam terutamanya. Kadang-kadang kita suka tengok saudara kita ni, kadang-kadang kita suka tengok kawan-kawan kita ni, biar dia susah tak apa. Kadang-kadang kita suka tengok orang tu susah. Dan kita tak tolong pula. Biarlah susah, kau tanggunglah sendiri. Kan? Sepatutnya di dalam Islam, kalau kita dah belajar tentang hadis ini, kalau ada saudara kita yang dalam kesusahan, kalau ada saudara kita yang dalam kesakitan, maka adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai saudara seagama untuk menghulurkan apa bantuan yang diperlukan. Sebagai contoh, alhamdulillah di Parit Kasih ni saya rasa memang bagus. Apabila kita diuji dengan wabak COVID-19, ada orang yang dijangkiti, maka ada jemaah yang datang bagi bantuan. Kemudian ada pula disediakan rak makanan dan sebagainya, berkongsi rezeki. Jadi ini adalah salah satu contoh yang mana apabila ada saudara mara kita yang memerlukan, maka kita ada untuk menghulurkan bantuan. Kemudian inilah misalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, dan inilah yang kita beritahu kepada masyarakat. Sama ada saudara-saudara kita bukan sahaja yang berada di Parit Kasih, bukan yang berada di Batu Pahat sahaja, bukan yang berada di Malaysia sahaja. Asalkan dia itu beragama Islam, maka dia adalah saudara kita. Sama ada dia dekat Amerika ke, sama ada dia dekat Palestin ke, dekat Syria ke, dekat India ke, mana-mana tempat, asalkan akidah itu sama, beragama Islam, maka kita semua bersaudara. Baik, itu yang kalau kita tengok
saudara-saudara kita di Palestin yang diserang oleh tentera Israel dan sebagainya, yang dizalimi, sepatutnya kita juga merasa berduka cita. Kita bayangkan kalau kita itu berada di tempat mereka, adakah kita ini mampu untuk menghadapi apa yang mereka hadapi? Itu tuan-tuan, kalau kita tak boleh hulurkan bantuan secara terus, maka ada cara yang lain yang kita boleh bantu mereka. Yang paling-paling tak ada pun apa dia tuan-tuan? Doa. Doakan keselamatan mereka. Itu juga merupakan bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang dizalimi oleh orang-orang, oleh puak-puak yang Yahudi dan sebagainya. Baik. Kemudian kalau kita merujuk kepada kitab Hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi, dalam kitab Hadis 40 Imam An-Nawawi juga, Imam An-Nawawi ada meriwayatkan hadis yang lebih kurang maknanya sama macam hadis yang kita baca ni, iaitu berbunyi, tidak beriman seseorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dalam hadis yang kita baca ni, kata baginda Nabi, suka. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kita ini kalau tak suka kepada saudara kita tu, kebaikan dia. Maka dalam kitab Hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi, tidak beriman seseorang kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini adalah satu hadis tafsiran yang agak lengkap kalau nak dibandingkan dengan hadis yang kita bacakan ini. Dia lebih kurang sama, tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hadis 40, penerangan itu lebih jelas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ada perkataan cinta. Cinta ni, kalau kita bayang cinta ni, kalau budak-budak kecil ni dia cinta-cinta tu dia suka. Kalau kita ni dulu pun masa nak kahwin pun kata orang tu bercinta dulu, kan? Tak bercinta tak kahwin. Jadi orang kata cinta tu apa dia? Cinta tu apa dia? Istilah cinta, tafsiran cinta tu pada diri kita tu apa dia? Maka dalam hadis ini, cinta yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi itu adalah cinta yang diasaskan kepada cinta akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada manusia itu fitrah kita. Semua orang, makhluk sekalipun, binatang sekalipun, ada perasaan cinta, ada perasaan sayang pada sesama mereka. Sebagai contoh, kalau kita tengok monyet kan, monyet tu kalau anak dia kecil tu, apa yang dia buat tuan-tuan? Dia gendongnya, dia letak kat depan badan dia kan. Cuba kita kacau anak dia tu, marah tu mak dia kan. Kerana apa? Kerana mereka makhluk juga ada perasaan cinta, kasih pada anak beranak, anak pinaknya, dan sebagainya. Maka cinta yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ini adalah cinta yang membawa kepada lebih kepada cintakan agama kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Dan itulah sekira-kira makna yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, iaitulah
ketika mana baginda sedang menghuraikan persoalan tentang kemanisan iman. Hadis tersebut terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW telah menyatakan bahawa antara tanda iman yang manis itu ada 3. Ini berkenaan dengan halawatul iman, kemanisan iman. Tuan-tuan, kalau kita ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan rasa kemanisan iman itu. Dan kata Nabi SAW, antara tanda kemanisan iman itu dari 3, tapi yang dihuraikan yang kedua. Barang siapa yang memiliki 3 perkara itu, maka dia telah merasai akan kemanisan iman. Apa dia, tuan-tuan? Salah satunya adalah dia kasih kepada saudaranya, dan kasihnya itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sayang kepada saudara kita, kasihkan kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan mengetih kita, kita kasihkan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kasihkan dia, bukan kita suka dia sebab setiap kali nanti kalau kita pergi ngetih, dia belanja. Kan? Wah, aku ni sayang dengan kau ni. Pergi ngetih, dia yang bayarkan. Ataupun dia suka kepada saudaranya itu disebabkan ada niat yang lain. Mentang-mentanglah saudaranya tu kaya, harta banyak, pula saudaranya tu pula tunggal, tak ada saudara mara yang lain. Kita ni lah kawan yang paling rapat dengan dia. Dengan harapan nanti bila mana dia nak mati nanti, dapatlah kita sikit harta. Dia bagilah kita sikit harta ni, ambillah kau ni kawan baik aku kan, saudara aku, saudara sesama Islam aku. Ni ambil sikit ni duit ni, ambil ni tanah ni kau punyalah, aku bagi. Sebab kata baginda Nabi SAW, kasihkan kepada saudara kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana ada niat yang lain. Tiadalah dia mencintai seseorang itu melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahawa cinta itu adalah didasarkan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini berdasarkan kepada iman dan ketakwaan, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Bukannya kasih kita itu kerana ada tujuan yang lain. Umpamanya sebab-sebab dunia. Sebagai contoh, harta benda kemewahan. Kalau kita digantungkan kasih kita kerana benda-benda itu, maka ia tidak akan dikira oleh syarak. Maka kalau kita cintakan, kasihkan kepada saudara kita itu sebab harta, maka kita akan tak apa-apa, tuan-tuan. Memang tak sempurnalah iman kita. Kemudian di antara perkara penting yang disebut oleh Imam An-Nawawi berhubung dengan hadis yang ke-15 ini, wajiblah seseorang Islam itu mencintai saudaranya yang Islam, supaya dia, yakni saudaranya itu, terus kekal di dalam Islam. Inilah yang menjadi tugas dan tanggungjawab kita yang beragama Islam. Kita kena pastikan, tuan-tuan, saudara kita ini yang seagama dengan kita ini, pastikan dia ni nanti kita sama-sama sampai ke saat kematian kita itu, kita sama-sama berada dalam Islam. Kalau kita tengok, tuan-tuan, sekarang ini agama-agama yang lain, sebagai contoh agama Kristian, mereka mudah memberikan bantuan. Tapi kalau orang Islam nak minta bantuan, susahnya. Nak minta bantuan dekat masjid ni, tak ada duit ni, tak ada, kata orang tu, minta maaf, saya dah tak kerja ni, saya dah nak beli barang anak, nak beli susu anak, pampers anak ni, duit dah tak ada ni.
datang masjid nak minta bantuan. Tapi apa yang masjid buat? Oh, nak minta bantuan boleh. Jom kita pergi pejabat dulu, isi borang, tulis nama penuh siapa, alamat dekat mana, sebab pinjam tu nak buat apa. Orang tu tak ada duit dah, nakkan segera. Anak tu nak minum susu, kata orang tu dah habis. Ataupun dia ada hal kecemasan yang lain, memang dia betul-betul perlukan duit. Datang masjid nak minta bantuan, itu yang kita suruh dia buat dulu. Kita suruh dia isi borang, ambil masa. Kemudian nanti dah isi borang, kalau masa tu terus bagi, tak apa, kan? Nantilah saya bawa borang ni, nanti saya jumpa pengerusi dulu. Kalau pengerusi bagi, baru nanti awak datanglah, kita bagi duit. Itu masjid, tuan-tuan. Orang kita orang Islam. Tapi kalau agama yang lain, sebagai contoh agama Kristian, saya pernah dengar orang cerita, orang kata apa, kalau susah ni, pergilah gereja. Pergi gereja, cakap saya nak bantuan. Masa tu juga, tuan-tuan, dia bagi duit. Berapa nak? 300, 400, ambil. Pergi beli apa yang awak nak beli. Lama-lama kelamaan, tuan-tuan, bila kita ni dilayan dengan cara yang macam tu, lama-lama hati kita ni goyang tak? Nak minta bantuan dengan orang Islam pun susah. Baik aku pergi minta bantuan dengan orang kafir, orang Kristian, senang dapat. Lama-kelamaan hati pun jadi, kalau macam ni baik lagi agama dia daripada agama Islam. Itu dia, tuan-tuan, itu yang bahayanya. Sebab itu dalam hadis ini menerangkan kepada kita supaya kita ini semua umat Islam ini bersaudara. Maka kalau ada sebarang kesulitan dan sebagainya itu, pastikan, tuan-tuan, kitalah orang yang membantu. Dan kita pastikan juga saudara-saudara kita pada hari ini, matinya nanti kita sama-sama mati dalam Islam. Bukan nak kita seorang je yang nak Islam, tuan-tuan. Bukan kita seorang saja yang nak selamat daripada api neraka, tapi pastikan saudara kita juga terselamat daripada api neraka. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab saya menyampaikan. Tuan-tuan yang menerima apa yang saya sampaikan, tuan-tuan sampaikan kepada orang lain. Itu tanggungjawab tuan, tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab saya seorang, bukan tanggungjawab penceramah seorang, bukan tanggungjawab ustaz, pak kiai seorang. Ilmu ni, tuan-tuan, kalau seorang saja yang cakap, dia takkan sampai. Dia takkan tersebar luas. Saya sampaikan di masjid, tuan-tuan dengar. Bila tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tak sebarkan, maka dia takkan sebar lah. Dia akan berada di masjid habis. Sebab itu tanggungjawab dalam menyebarkan dakwah Islam ini terletak pada kita semua. Pada kita semua. Sebab itu, tuan-tuan, nak jaga akhlak, nak jaga kita punya sifat kita sebagai orang yang menyampaikan ni susah, tuan-tuan. Sebab kita ni kadang-kadang orang perhatikan. Tugas pendakwah itu orang memerhatikan. Kalau salah sikit je, habis, kena hentam dia. Sebagai contoh pendakwah-pendakwah kita yang sekarang ni setengah ada kes, kan, tuan-tuan. Sebab kita ni bila mana kita pergi ke satu tempat sampaikan kuliah, bila kita jumpa kat luar, orang kenal, tu ustaz ke? Lain macamnya aku tengok. Lain macamnya tengok tu, ustaz ke tu? Pergi masjid sampai kuliah pakai jubah, pakai serban tinggi besar. Kat luar aku macam tu. Penampilan kita, tuan-tuan, itu yang kita nak berdakwah kepada masyarakat, kepada orang, nak sampaikan supaya kita sama-sama dapat masuk syurga, supaya kita sama-sama dapat ilmu. Nak jaga akhlak, nak jaga tingkah laku kita, percakapan kita, tuan-tuan.
Susah. Baik. Kemudian ada masa lagi. Tinggal 3 minit lagi. Baik. Kewajipan kita untuk menegur jika saudara kita itu melakukan kesalahan dan juga kesilapan, melakukan dosa, maka adalah tanggungjawab kita sebagai saudara seagama untuk menegur dan juga membimbing mereka. Kasihan kepada mereka ni tuan-tuan. Sebab itu tanda kita ini bersempati kepada orang-orang yang terlajak, yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa ini tuan-tuan. Sebab itu kita buat ada kuliah, kita buat ceramah, tak lama lagi Maulidur Rasul, semua masjid akan buat, semua surau akan buat sambutan Maulidur Rasul, kan? Maka kita tarik tuan-tuan, kita ajak seluruh penduduk, seluruh masyarakat kita ini, kita ajak ramai-ramai datang. Tak datang kuliah mingguan, kuliah bulanan tak datang tu tak apalah. Tapi kalau sambutan yang besar Maulidur Rasul, hari memperingati kelahiran baginda Nabi pun tak boleh datang, tu masalah lah tuan-tuan. Tanggungjawab kita. War-warkan, biar nanti berceramah yang datang berceramah tentang Maulidur Rasul itu tengok, ramainya, rupanya penduduk Kasih ni orangnya ramai, yang suka, yang cintakan ilmu, yang cintakan Rasul. Macam malam tadi tuan-tuan program saya tengok kat YouTube tu, Melaka berselawat, puluhan ribu tuan-tuan. Panggilnya orang berceramah yang hebat, memanglah ramai orang datang. Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar, Habib Ali Zainal Abidin, memanglah orang ramai datang, 20 ribu. Cuba panggil Ustaz Saleh datang, tak sampai. Puluh-puluh pun nak dapat pun kata orang tu susah lah. Tapi kalau panggil orang yang terkenal, yang hebat-hebat, ramai orang akan datang. Baik tuan-tuan, jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan serba sedikit pada malam ini berkenaan dengan hadis yang ke-15, iaitu tidak sempurna iman seseorang daripada kita ini sehingga ia suka saudaranya mendapat kebaikan seperti apa yang ia sendiri suka mendapatkannya. Maka kita sama-sama menjaga hubungan silaturahim sesama saudara kita ini, jangan sampai terputus, jangan sampai ada pergaduhan, jangan sampai ada yang bermasam muka dan sebagainya, kerana kita semua adalah bersaudara dan menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan saudara kita ini berada di dalam keadaan yang baik, dan juga sama-sama kita nanti di akhir hayat kita ini, sama-sama kita ini akan mati dalam keadaan yang Islam. Itulah tujuan dan matlamat utama kita, kita nak mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia dan di akhirat apabila kita faham apa makna Islam yang sebenarnya. Jadi itu saja tuan-tuan. Marilah kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.